Kembali lagi kita hari ini dalam isu semasa. Apa topik yang hari ini kita nak cakap? Selepas pandemik sudah lama bertahun, 3 tahun dah lalu. So banyak perniagaan sudah memula tumbuh seperti cendawan tumbuh. Banyak peniaga kecil, peniaga sederhana. Kita panggil SME, apa perniagaan yang baru nak tumbuh. So kita apa perniagaan hari ini kita nak buat lebih sesuai dengan modal tak begitu besar dan boleh menguntungkan kita. Hari ini kita bersama dengan pakar ekonomi Ronnie Lee. Hai, apa khabar semua? So kita dah tahu bahawa selepas MCO kita ingat jelah, wah kalau selepas MCO mungkin kita punya peniaga akan kurang, akan modal dah tak cukup kan. Tapi sebenarnya tidak begitu pandangan yang sebenarnya, iaitu pertumbuhan negara kita semakin stable dan kedai-kedai yang nak disewa bertambah, orang nak sewa dan bertambah orang nak buat pembukaan cawangan yang mereka sepanjang pandemik tutup atau berhenti untuk dikembangkan perniagaan. Sekarang semua sudah mulakan perkembangan. So, kalau kita seorang peniaga atau seorang yang baru berfikir nak berniaga atau seorang itu dah pencin ada duit untuk nak berniaga, apa niaga yang paling sesuai dalam situasi sekarang selepas pandemik? Okey, pertama sekali kita kena tahu, semasa pandemik banyak pekerja-pekerja dibuang melalui VCAS, MSS tu semua kan. So, apabila mereka dibuang di bawah skim ini, mereka mendapat pampasan daripada syarikat-syarikat tersebut. Okey, nombor satu. Nombor dua, selepas pandemik kita boleh tengok kerajaan Malaysia banyak memberi suntikan dana. Maksudnya membagi pinjaman-pinjaman ataupun insentif-insentif untuk syarikat-syarikat yang terjejas terhadap pandemik ini untuk berkembang. Apa itu insentif yang tadi masukkan? Okey, insentif-insentif yang diberikan macam bajet yang terbaru bagi syarikat-syarikat yang terjejas, mereka boleh buat orang cakap permohonan untuk mendapat dana daripada kerajaan atau dapat potongan cukai. Sebagai contoh, company itu selepas pandemik mereka membuat satu renovation. Okey, duit renovation ini boleh dapat pelepasan cukai. So ini adalah salah satulah insentif yang kerajaan berikan kepada syarikat-syarikat. Adakah kerajaan memberi satu kemudahan peminjaman duit daripada bank ke atau mana-mana? Ada. Memang ada. Kerajaan dengan insentif dasar kewangannya mereka ada memberi satu kempen dipanggil penjana. Penjana di mana banyak syarikat-syarikat yang mengalami masalah kewangan ataupun untuk mengembangkan perniagaan mereka boleh memohon melalui bank-bank di Malaysia untuk membuat pinjaman. Tapi dia ada satu ceiling peminjaman. Betul. 1 juta atau 2 juta tak silap saya 1 juta. Sebuah syarikat tu boleh pinjam sehingga 1 juta dengan jaminan CGC. Okay. So balik kepada soalan Cik David tadi, bisnes apa yang kita boleh buat? Kita boleh tengok dalam 1 tahun ni kita banyak orang start buka kedai runcit, kedai makan kan. So kedai-kedai ni mereka membuka kedai runcit ni sebab apa? Sebab masa pandemik banyak orang tengok banyak bisnes tak boleh buat, tapi kedai runcit boleh buka. Grocery boleh buka, kedai makan boleh buka. So mereka rasakan bisnes ini boleh buat walaupun ada masalah ekonomi, di mana itu memang betul, tapi apabila terlalu banyak penawaran di dalam pasaran, ini akan menjejaskan pendapatan kepada peniaga-peniaga kecil sebab peniaga-peniaga kecil ini tidak dapat menandingi harga daripada pemain-pemain besar, macam peniaga besar, macam kita cakap Speed 99,
NSK, Mart. KK Mart macam ini. Apabila anda buka kedai runtik kecil, harga anda mendapat barang yang anda beli itu adalah lebih mahal daripada orang beli di Speak 99. So yang ini anda kena berhati-hatilah kalau anda nak buat. Dan kita boleh tengok banyak yang buat start buka Maksudnya ialah sesuai ke tak sesuai sebenarnya buat kedai runcit? tak sesuai. Maksudnya Jangan buka kedai kita runcit. sangat clear dari Encik Roni, kalau nak fikir nak buat buka kedai runcit, ini bukan masa sekarang dan bukan sesuai untuk masa depan you boleh berniaga dengan baik. Sebab ini sudah boleh katakan outdated ke? Ya, betul. Dia boleh dikatakan kedai-kedai runcit ini dimonopoli oleh pemain-pemain besar macam Speak 99 yang macam saya cakap tadi lah. Dan tapi ada pemain-pemain yang lain macam kita boleh cakap, okey, ada orang cakap I nak buat bisnes makanan, buka restoran. Dan itu boleh dibuat tapi bergantung kepada pekerja-pekerja yang anda akan ambil. Anda akan mempunyai masalah pekerja. Banyak orang tak nak kerja sebab kerja restoran memang kena cuci pinggan, kena ni kerja masa lama panjang. So benda-benda ni adalah masalah bos-bos lah. Macam peniaga, siapa nak buat peniaga, dia kena hadapi masalah-masalah ini. Buat makanan memang boleh buat, tapi anda kena mempunyai satu sistem yang betul untuk memulakan perniagaan. Kecuali anda rasa anda bermodal 10,000, anda nak buka kedai gerai kecil macam tu untuk dapat satu bulan 2,000, 5,000 atau 10,000, dan anda boleh teruskan lah. So sesuai ke tak sesuai? Untuk kedai makanan sesuai. Sebab apa, dalam ekonomi Malaysia, konteks Malaysia, semua orang suka makan. Makanan Malaysia sedap. Tambah pula kita ada delivery service, Foodpanda, GrabFood, di mana platform-platform ini akan membantu anda menambah pendapatan anda. Berbanding daripada dulu, anda cuma kena tunggu walk-in customer. Ini adalah salah satu bisnes yang anda boleh fokus lah untuk buat makan ataupun bisnes yang boleh dideliverykan. Apa lagi yang Encik Roni nak recommend? Okey, nombor 3, kalau bagi yang sesiapa yang tak ada modal tapi dia nak kerja part time. Banyak orang nak tambah income sebab income mereka tak cukup kan. Apa yang saya nasihat, anda boleh gunakan kereta anda atau motor anda buat GrabFood. No. Sebab GrabFood, anda kerja, anda dapat duit. Anda tak kerja, tak dapat duit. Anda macam bos sendiri. Bila anda nak bekerja, anda dapat additional income. Tapi kalau anda tak bekerja, Grab pun tak akan penalize you, tak akan cakap anda tak boleh itu. Saya pernah tanya seorang full time dalam Grab car lah. Saya kata you buat part time ke full time? Dia kata dia buat full time. Habis sebulan berapa? Dia kata sebulan dia boleh sekurangnya boleh 3,000, selebihnya boleh sampai 8,000. Betul. So itu sebab dia kata dia tak mau kerja lah. Lagi baik daripada I buat full time. Ini betul. Sebab kita boleh tengok kalau dia kerja sebagai full time Grab driver, kalau dia betul-betul rajin, maksudnya rajin tu kerja lebih pada 15 jam lah. Pagi kerja sampai malam. Okey, dia punya, orang cakap, demand, permintaan terhadap kereta-kereta ini adalah sangat tinggi. Sebab ramai orang tak nak beli kereta sendiri, kadang-kadang susah nak cari parking kan, public transport macam LRT penuh, so mereka lebih prefer untuk ambil Grab untuk ke destinasi mereka di mana mereka tak perlu cari parking, tak perlu bayar tol, tak perlu bayar tak perlu minyak ni semua. So Grab is salah satu benda platform yang sesuai untuk anda yang tak ada modal tapi anda ada kereta atau ada motor. Tapi ada orang kata lagi yang tak banyak modal itu ialah online business. Adakah ini masih relevan dan sesuai untuk selepas pandemik? Sebab masa pandemik banyak laku online. Betul. Lepas pandemik, bolehkah lagi kita buat niaga ini dengan modal yang tak banyak dan ada beli barang terus daripada negara China ke mana-mana yang murah kan? Okey, kalau dalam mengikut pandangan saya lah, kalau konteks Malaysia, you nak buat online perniagaan online, barang anda kena pure daripada anda sendiri. Maksudnya bukan anda import daripada China. Sebab sekarang China sendiri pun dah masuk ke platform Malaysia untuk jual. So anda tak boleh compete harga diorang. Dan tambahan kedua adalah anda kena beli stok untuk simpan. Tapi bila anda beli stok, anda tak boleh jual. Yang itu menjadi liability anda.
So kalau perniagaan online sekarang boleh bercakap tak berapa relevan lah. Kalau anda buat trading, maksudnya anda beli dan jual. Kecuali kalau anda macam jual sambal ke, nasi lemak ke, ataupun barang-barang yang anda produce sendiri, kalau madu ke, then anda boleh buat. Kalau Seperti you dah kata- cerita sambal, ada seorang sambal yang sangat popular. Memang dia untung berjuta-juta. Sebab sambal dia special lah. Lagipun dia memang chef kan. Saya sangat puji dan sangat orang kata boleh jadikan satu bolehkan jadi satu pedoman atau boleh jadikan role model kepada semua pekerja peniaga-peniaga kecil atau bermula nak berniaga. I think itu satu daripada kejayaan. Saya ada jumpa seorang peniaga kecil dari sekarang sudah jadi besar lah. Dari sewa satu kedai, sekarang dia tambah satu kedai lagi dan jadi kilang kecilan tetapi jualan dia bertambah. Dia jual madu saja. So ini juga satu daripada produk yang kita rasa sesuai kalau kita boleh build sendiri brand, sendiri punya produk, sendiri punya resepi adalah sesuai. Tapi kalau kita nak import daripada barang dari China apa mengikut pakar ekonomi kita itu tidak sesuai. Tanpa brand atau ambil trading saja daripada negara China ke India ke mana Thailand barang masuk ke sini nak buat online tidak digalak dan tidak sesuai. Betul. Seterusnya apa bidang lagi yang nak sampai nak cadangkan? Apa yang rakyat Malaysia boleh buat adalah sekiranya mereka mempunyai modal kecil lah. Anda boleh buat simpan bandel. Baju bandel, barang second hand. Kita tengok kalau orang kaya kan dia banyak duit. Bila sekarang dah ada duit dia akan tukar beli benda baru kan. So barang second hand ni anda boleh beli simpan. Ataupun anda boleh beli daripada market China atau Japan di mana beli dengan murah. Harga murah di Malaysia then anda resell balik untuk mendapatkan profit margin. I teringat ada masa I di dalam satu shopping yang agak sederhana besar, dia letak gantung banyak kod-kod brazier kan. Dengarlah harga tak sampai RM50. I kata, wah kalau saya pergi buat mau 1-2 ribu itu kira kualiti yang sedang saja tau. Betul. Dia, I tengok kain dia pun bagus. Oh, dia kata ini sebab import dari Japan atau Korea yang orang sudah tak nak. Betul. So, saya fikir cadangan pada pakar ekonomi kita, Cik Ronnie Lee, memang relevan. So, itu cadangan pun satu kebaikan dia juga kan. Yeah. Okay, itu saja yang hari ini kita boleh berkongsi dengan anda semua. Sekiranya dapat memanfaatkan anda cuba tekan like, komen, share. Itu saja, bye. Bye.